Kuda lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup mic dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dulu. Ustaz nak Fitri baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina nikmataka wa sur alaina Min khaza in azaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita sambung sikit doa wabak. Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Okey, Ustaz nak tutup dulu mic korang ni. Yang boleh tutup. Okey, tutup dulu mic. Ustaz nak mengajar dulu. Nanti kalau ada apa-apa tanya, boleh buka mic. Tutup dulu mic. Takut mengganggu. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Pelajaran kita yang kedua. Kalau yang pertama kita belajar dengan tentang hukum nun mati dan tanwin. Kita kenal apa itu hukum nun mati. Kita kenal nun mati itu macam mana. Kita kenal dan kita ingat pengertian nun mati. Nun yang tidak berbaris ataupun nun matilah, nun mati. Okey, tu pengertian nun mati. Lepas tu kita tahu macam mana pembahagian nun mati. Bahagian nun mati ada 3 jenis. Nun mati ada 3 jenis. Nun mati, nun yang tiada baris. Lepas tu nun yang ada baris, ada mati, tanda mati. Yang ketiga nun yang ada mim kecil atas nun. Lepas tu kita belajar juga tahu berkenaan dengan tanwin. Macam mana bentuk tanwin, simbol tanwin tu macam mana. Kita tahu macam ni, garis 2 ataupun ke depan, baris 2 di hadapan. Tu adalah tanwin. Okey, Ustaz tak nak urai panjang yang tu. InsyaAllah kita sambung pelajaran yang kedua kita pada muka surat yang pertama. Boleh tengok muka surat yang kelima, bukan pertama, muka surat yang kelima. Siapa yang ada buku teks, InsyaAllah Ustaz akan baca di sini juga, PowerPoint. Boleh tengok. Okey, InsyaAllah kita sambung berkenaan dengan bab unit 2. Pelajaran yang pertama lagi tapi unit 2. Buku teks muka surat 5. Minggu lepas kita telah belajar berkenaan dengan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 5 yang Ustaz sebut pada minggu lepas. Yang pertama izhar halki, yang kedua iqlab, yang ketiga idgham ma'al gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, yang kelima ikhfa hakiki. 5 hukum nun mati dan tanwin. Cuma idgham ni dibahagikan kepada 2, baru jadi 5. Kalau idgham, kita sebut idgham, dia hanya jadi 4. Tapi biasa orang sebut hukum nun mati ni ada 5 terus. Idgham tu sebut terus idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Okey, nanti kita belajar berkenaan dengan idgham. Untuk hari ni kita nak belajar berkenaan dengan tajuk izhar halqi. Okey. Kita akan tengok apa itu izhar halqi. Okey, izhar halqi ni hukum yang pertama dalam hukum nun mati dan tanwin. Okey, hukum yang pertama, ingat izhar halqi. Okey, mula-mula kita nak kenal izhar halqi ni mestilah kita nak tahu pengertian dia. Pengertian izhar halqi. Okey ni, pengertian izhar halqi. Apakah maksud izhar halqi ni? Kita nak tahu maksud izhar halqi, barulah kita boleh baca izhar halqi ni macam mana. Okey, maksud izhar halqi pada bahasa, jelas, nyata dan terang. Apa yang jelas, apa yang nyata, apa yang terang.
Kita akan tahu pada istilah. Okey, pada istilah ni. Cuma kita ingat balik, ulang balik pada bahasa ni. Jelas, nyata dan terang. Ni adalah izhar halki pada bahasa dia. Halki ni bermaksud jelas. Halki ni bermaksud, izhar ni bermaksud jelas. Izhar ni bermaksud nyata. Izhar ni bermaksud terang. Halki ni, nanti kita akan tahu apa maksud halki ni. Cuma kita tahu maksud izhar ni jelas, nyata, terang. Okey, pada istilah apa maksud izhar halki ni? Pada istilah tajwid, melafazkan nun sakinah. Kita tahu nun sakinah ni adalah nun mati atau tanwin. Nun sakinah atau tanwin dengan jelas. Maknanya kita lafazkan nun sakinah atau tanwin ni dengan jelas. Kalau nun mati, kita nak sebut nun mati an, kan nak sebut tanwin ban, kita sebut secara jelas nun tu mati dengan jelas. Jelas sifat tu. Sifat nun dan sifat tanwin tadi bunyi nun mati betul-betul, jelas. An, ban, okey. Melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang. Nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Apabila bertemu dengan huruf izhar, dia ada huruf izhar. Lepas ni kita akan tahu apa huruf izhar. Okey, sekali lagi. Melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Lepas ni kita tahu apa itu huruf izhar, berapa huruf izhar, macam mana huruf izhar ni, macam mana pertemuan nun mati dan tanwin ni nak bertemu dengan huruf izhar tu macam mana. Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Okey, ni huruf izhar halki. Huruf izhar halki ada 6. Huruf izhar halki ada 6, iaitu ingat huruf izhar halki ada 6 ni, 6. Huruf izhar halki ada 6. Okey. Yang pertama hamzah. Hamzah. Apabila nun mati dan tanwin berada sebelum hamzah. Nun mati kita tahu nun sakinah, nun mati ada tanda mati. Okey. Lepas tu tanwin. Kita tahu tanwin pun dibaca macam nun mati juga. Kalau ba atas dia ada tanwin, ban. Sekiranya tanwin tadi bertemu dengan hamzah, nun mati tadi bertemu dengan hamzah, makna dia adalah izhar halqi. Okey, tengok balik huruf dia. Yang pertama hamzah, kita tahu ada 6 kan. Yang kedua ha. Okey. Yang ketiga ain. Yang kedua ha. Yang ketiga ain. Yang keempat ha. Ha pedas. Orang panggil ha pedas ni. Ha. Okey. Yang kelima ra. Ra. Yang keenam kha. Okey. Macam mana nak ingat? Okey, fikirlah cara sendiri nak ingat macam mana supaya ingat 6 huruf ni. Ustaz nak sebut takut korang susah. Cuma Ustaz boleh je sebut. Contoh Ustaz nak ingat al-hin kha'ahu. Hamzah bertemu dengan gha, al-hin kha'ahu. Cara nak mudah ingat. Biarlah susunan dia lari pun. Kita letak hamzah dulu, lepas tu letak huruf gha. Lepas tu letak huruf kha, lepas tu letak huruf ain. Yang penting kita dapat ingat 6 huruf ni.
Nak hafal satu-satu ikut turutan ni pun tak apa. Hamzah, ha, ain, ha, gha, kha. Nak hafal ikut turutan ni pun tak apa. Nak buat ringkasan macam ustaz pun tak apa. Ustaz, al, hin, kha, ahu. Al, hin, kha, ahu. Ingat. Ni, hafal 6 biji huruf ni. Buatlah cara sendiri. Nak tengok YouTube ke macam mana ke. Tengok YouTube macam mana orang hafal huruf izhar halki. Huruf izhar halki. 6 huruf ni. Hafal 6 huruf ni. Supaya kita mudah untuk ingat. Ustaz tanya ni hukum apa. Kita pun tengok. Tanwin bertemu dengan kha. Ni izhar halki. Izhar halki cara bacaan dia. Kita tahu tadi. Dia nyata dan terang. Nyata dan terang nun sakinah tu. Okey, tengok dulu. Tak nampak lagi. Kita tengok seterusnya dulu. Okey, ni hukum bacaan. Macam mana hukum dia? Kita boleh baca dengan, kadang-kadang kita tak boleh baca ke. Hukum dia, hukum bacaan izhar halki wajib. Wajib. Apabila wajib ni tak buat, tahu tak buat. Contoh kita tahu tapi tak buat, berdosa lah. Berdosa walaupun kita baca Quran tapi berdosa sebab kita tahu kita tak buat. Wajib dibaca dengan jelas. Wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang, bunyi nun mati. Bunyi nun mati. Kejap lagi kita tengok contoh dia. Okey, bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung. Dengung. Minggu lepas tak ada cakap dengung ni macam suara sengau. Bunyi macam katak tu. Bunyi sengau. Dengung. Apabila bertemu dengan huruf izhar. 6 biji huruf izhar tadi. Hamzah, ha. Apa lagi? Kha, ain, ha. 6. Ingatlah yang tadi. Okey, apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar, dia wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang, bunyi nun mati. Bunyi nun mati macam mana? An, ban, bunyi nun mati. Atau tanwin. Macam tadi juga. An, ban, tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Okey, huruf izhar yang 6 ni. Ni huruf izhar ni. Yang 6 tadi. Hamzah, ha, ain, ha, gha, kha. Ni 6 biji ni. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf 6 biji tadi, mestilah dibaca dengan jelas, nyata dan terang bunyi nun mati atau tanwin. Tanpa dengung, tanpa sengaukan. Biasa orang baca, kita dengar orang baca, sedaplah dia dengung. Sedap. Memang sedap, tapi apabila salah dengung pada izhar halki, berdosa lah. Salah. Okey. Tak apa, kita tengok contoh. Okey. Okey, ni contoh izhar halki. Misal, bahasa Arab lah ni. Misal izhar halki. Contoh izhar halki. Okey, huruf dia bagi kat kita huruf satu je dulu. Ni muka surat 6, siapa boleh tengok. Ada buku teks. Okey, huruf hamzah. Huruf yang pertama izhar halki tadi, huruf hamzah. Okey. Macam mana kita nak tengok huruf hamzah ni bertemu dengan huruf izhar? Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Kita tengok ni. Okey, contoh dia. Contoh yang pertama dia bagi nun sakinah. Nun sakinah ni nun mati lah. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Dia ada dalam satu perkataan, dia ada dalam dua perkataan, dua kalimah. Okey, tengok satu kalimah dulu. Dalam satu kalimah,
Wayan'auna. Dengar Ustaz baca. Wayan'auna. Kalau kita buat dengung, wayan'auna, salah. Salah. Kalau nak baca yang betul dia wayan'auna. Wayan'auna. Matikan nun mati tu. Wayan'auna. Nun mati tu mestilah dimatikan. Tengok nun mati bertemu hamzah. Tengok ada hamzah kecil tepi dia ni. Okey, nampak ke? Ustaz zoom sikit ni. Wayan'auna. Wayan'auna. Nampak? Nun mati bertemu dengan hamzah. Okey. Tengok contoh nun mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tadi dalam satu kalimah ni, satu perkataan. Ni dua kalimah. Tengok dia ada min ahli. Okey, dalam dua kalimah. Kita zoom sikit. Okey. Dalam dua kalimah min ahli. Min ahli. Nun mati, tengok hamzah ni dia tumpang huruf alif. Alif atas dia ada hamzah. Tengok. Nun mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Cara baca dia, jelaskan huruf nun mati ni. Min ahli. Min ahli. Min ahli. Okey. Tadi kita tahu nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf izhar. Ni huruf izhar. Salah satulah contoh kita bagi. Dalam buku teks tu dia bagi ke 6 huruf izhar, dia bagi contoh. Nanti boleh tengok bagi siapa yang ada buku teks. Okey. Tengok tanwin pula. Tanwin bertemu dengan huruf izhar hamzah. Kita nak tengok tanwin. Okey. Azabun alim. Azabun alim. Azabun alim. Okey, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ni tanwin ni. Tanwin 69. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Azabun alim. Mestilah dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Nun mati dan tanwin dia. Macam ni tanwin lah. Baca jelas nun mati ni. Sebab dia bertemu dengan salah satu huruf izhar. Salah satu sahaja. Bukan ke 6 tetapi salah satu huruf izhar sahaja. Okey. Seterusnya. Tahukah anda dinamakan halki? Tadi Ustaz sebut izhar kan? Izhar ni nyata, izhar ni jelas, izhar ni terang. Okey, tetapi kita tak tahu maksud halki. Dinamakan halki kerana semua huruf izhar. Halki tempat keluarnya daripada halqum. Okey ni darjah berapa ni belajar ni berkenaan dengan tempat keluar huruf? Darjah 3 ke? Mungkin darjah 3 lah kot. Tempat keluar huruf. Keluar di halqum ni. Keluar di tekak ni. Dinamakan halki kerana semua huruf izhar. Hamzah, ain, ha, ra, kha. Apa lagi? Satu lagi tu. Semua huruf tadi keluar daripada halqum. Nak tahu macam mana keluar daripada halqum? Matikan huruf tersebut. Semuanya kita tekan di tekak kita, di halqum kita. Tahulah halki ni maksud dia semua huruf izhar halki tempat keluarnya daripada halqum. Tempat keluarnya daripada halqum. Okey, kita flashback balik. Kita ulang balik daripada awal. Okey,
pelajaran kita pada hari ini unit 2 izhar halki. Minggu lepas kita tahu hukum nun sakinah dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar halki, iqlab, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Yang pertama kita nak belajar berkenaan dengan izhar halki dahulu hari ni. Kita nak tahu apa pengertian izhar halki. Okey, tengok. Pengertian izhar halki pada bahasa jelas, nyata dan terang. Pada istilah melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Apabila bertemu dengan salah satu sahaja huruf izhar, mestilah melafazkan nun sakinah dan tanwin tadi dengan jelas. Okey. Huruf izhar halki, hamzah, ha, ain, ha, kha dan gha. Okey, ni 6 huruf izhar halki. Tanwin ke, nun mati ke, bertemu dengan huruf-huruf 6 ni mestilah dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Okey. Hukum dia wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Sama je. Apabila bertemu dengan huruf izhar tadi, mestilah dibaca dengan jelas, nyata, terang, bunyi nun mati atau tanwin. Yang penting tanpa dengung. Tanpa dengung. Okey, contoh Ustaz baca yang ni. Wayan'auna min ahli azabun alim. Okey. Wayan'auna ni nun mati bertemu dengan hamzah. Ni. Nun mati bertemu dengan hamzah. Bertemu ni dia berada sebelum, bukan selepas lah. Waw ni selepas. Nun mati ni sebelum, bertemu sebelum. Dia ada sebelum daripada hamzah. Hamzah ni huruf nun mati. Okey. Yang kedua. Okey. Min ahli. Hamzah ni tumpang huruf alif. Tumpang huruf alif. Ada hamzah. Yang penting ada hamzah je. Sebelum dia huruf nun ataupun tanwin. Macam ni huruf nun lah. Bertemu dengan huruf hamzah. Mestilah dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Sebab kita tahu ni adalah huruf ataupun hukum izhar halki. Kalau orang tanya, apakah hukum bagi perkataan tersebut? Hukum tajwid dia. Ni hukum tajwid dia ialah izhar halki. Kita tahu nun mati bertemu dengan hamzah. Okey. Tengok perkataan contoh yang tanwin. Tanwin ni, ba atas ba ni ada tanwin. Atas ba ni ada tanwin bertemu dengan hamzah yang tumpang huruf alif ni. Mestilah kita tahu ni adalah hukum dia, hukum izhar halki. Hukum tajwid dia, izhar halki. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Okay. Tak ada. Tak ada apa-apa soalan. Cepat. Kalau ada apa soalan cepat. Tak ada. Okey. Tak apa, kalau tak ada soalan tak apa. Kita ulang balik. Bukan yang ni, tapi yang minggu lepas. Tajuk yang pertama tu. Sebelum ni kita ada belajar berkenaan dengan nun mati dan tanwin. Kita tahu macam mana nun mati. Ni contoh kita boleh tengok. Ni contoh nun mati. Nun atas dia ada tanda mati. Kita tahu ni adalah nun mati. Tanwin pun kita tahu. Ni adalah contoh tanwin. Contoh tanwin. Okey. Selepas tu kita tahu juga hukum nun mati dan tanwin ni dia ada 5.
ada 5 hukum nun mati dan tanwin. Okey, yang pertama izhar halki, yang kedua iqlab, yang ketiga idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Lepas tu ikhfa hakiki. Yang kita belajar ini adalah yang pertama, izhar halki. Apa maksud izhar halki? Ni secara mudah, maksud izhar halki ialah jelas, nyata dan terang. Kita nak melafazkan nun sakinah, nak melafazkan tanwin tadi secara jelas. Sebut secara jelas. Apakah maksud halki? Halki bermaksud semua huruf izhar halki tadi tempat keluarnya daripada halqum. Tempat keluarnya daripada halqum. Kenapa An-Nur? An-Nur Masyitah main jam pula. Okey. Kita tahu huruf hamzah keluar daripada halqum. Huruf ain keluar daripada halqum. Kalau hamzah kalau kha akh, kalau gha kita tahu semua huruf tu keluar daripada halqum. Yang penting kena ingat 6 biji huruf ni. 6 biji huruf izhar halki. Kena ingat. Okey. Lepas tu macam mana kita nak tahu hukum ni? Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf 6 tadi. Ni contoh satu huruf saja. Ain. Bukan ain, hamzah. Dia ada 5 lagi huruf. Ni kena tengok. Tengok balik dalam buku teks kalau ada buku teks. Kalau tak ada buku teks, Ustaz dah bagi dah huruf tadi. Kena cam sendiri. Jumpa dalam Quran nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan ha. Ni ha bulat. Jumpa dalam Quran nun mati bertemu dengan ha. Kita tahu. Ni adalah huruf izhar halki. Tanwin bertemu dengan ha, izhar halki. Sama juga huruf ain, huruf ha, huruf gha, huruf kha. Apabila huruf-huruf ni jumpa je tanwin, nun mati, tanwin bertemu dengan huruf-huruf ni, mestilah hukum dia izhar halki. Okey, hukum dia izhar halki. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Last sekali, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Nanti Ustaz akan bagi latihan dalam Google Classroom boleh buat. Untuk latihan yang minggu lepas, nanti Ustaz akan cek. Lepas tu Ustaz akan bagi latihan baru. Ya, betul Masya. Betul. Nanti Ustaz akan bagi. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga kita dapat belajar dengan baik dan dilindungi daripada wabak COVID-19 ni lah. Jangan keluar pergi jalan-jalan rata-rata, jangan. Keluar apabila perlu sahaja. Nak beli aiskrim pun, tunggu orang jual aiskrim tu datang depan rumah kita. Boleh aiskrim. Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa eat. Muaz memo. Dah tahu dah pun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.